Dewan Undangan Negeri Perling antara satu Dewan Undangan Negeri yang amat padat dalam Pilihan Raya Negeri Johor kali ini. Melebihi 100,000 pemilih dan kawasan ini sentiasa menjadi tumpuan kerana tokoh yang akan ditampilkan. Begitu juga isu yang mendasari kawasan ini. Kawasan ini kalau anda ingin tahu betul-betul di kawasan pusat bandar Johor Bahru, di sinilah kawasan komersial dan juga perbankan utama Johor Bahru. Dan checkpoint untuk memasuki Woodlands di sinilah juga. Jadi pasti banyak isu yang dihadapi oleh penduduk di sini dan itu juga akan digalas oleh calon-calon yang menawarkan diri di Perling ini. Jadi Lee Chin Tong. Terima kasih. Orang kuat DAP, Pengerusi DAP Johor yang namanya akhir-akhir baru diumumkan untuk di Perling dan Marina di Skudai. Okey, adakah Chin Tong rasa tak sangka diletakkan oleh pimpinan di Perling ni atau macam mana? Asalnya saya tidak bercadang untuk bertanding. Yalah. Tapi pimpinan rasa kepimpinan tu diperlukan dan saya pun setuju bahawa dengan pencalonan saya, Pakatan Harapan bersama dengan rakan-rakan harap boleh tunjuk kepada pengundi bahawa kami serius. Kami serius untuk bersedia menjadi pemerintah. Dan itu hasrat kami. Jadi seolah-olah Chin Tong ni general ni, Pakatan Harapan untuk PRN. Salah seorang. Kami satu tim. Kami satu tim bersama dengan rakan-rakan dan kami harap boleh tawarkan kepimpinan satu tim di mana kami ada pengalaman dari dalam pentadbiran di pusat dan juga pengalaman di semua peringkat. Chin Tong, Pilihan Raya Negeri Johor ini amat signifikan untuk Pakatan Harapan. Selepas menang PRU 2018 dan berlakunya pengkhianatan langkah Sheraton. Apa sebenarnya tawaran PH kali ini? PH kali ini, slogan PH Johor Bangkit, Maju Bermaruah. Dan saya rasa ini adalah tema yang kami tawarkan bahawa dengan Pakatan Harapan, kami maju ke hadapan. Maju ke hadapan secara bermaruah. Tanpa kleptokrat, tanpa balik ke zaman dulu. Ini adalah semangat dan tema kami. Tapi isu kali ini bukan kepalang, Chin Tong. Apa cabaran utama PH selepas kita lihat kekalahan teruk DAP dan PH di Sarawak baru-baru ini, di Melaka, kawasan yang dahulunya menang majoriti berpuluh ribu, di Kota Semana, di Bandar Melaka, di Klebang jatuh, di Duyung jatuh. Tetapi kali ini nampaknya PH agak tersusun. Tetapi apa cabaran utama sebenarnya? Cabaran utama ialah untuk meyakinkan pengundi bahawa demokrasi masih hidup di Malaysia dan kita sekurang-kurangnya harus keluar mengundi, menjalankan tugas dan hak kita sebagai rakyat untuk mengundi. Saya rasa ini cabaran utama kerana ramai pengundi kecewa. Ramai pengundi kecewa, mereka rasa undi ni tidak akan bawa apa manfaat. Kalau undi selepas undi pun boleh dikhianati. So, saya rasa ini cabaran yang paling besar bagi kami, bagaimana kami boleh meyakinkan pengundi bahawa undi itu penting dan masih ada harapan untuk Malaysia. Adakah itu juga terpalit kepada Pakatan Harapan dan juga DAP kerana mereka sudah keluar beramai-ramai 2013, yang akhir 2018, 2 jam mereka sanggup beratur dari Singapura, ratusan ribu keluar. Di kebanyakan parlimen di Johor ketika itu melebihi 85%, hampir 100% keluar. Tetapi nampaknya mereka tak dapat apa-apa. Jadi kesan itu juga terpalit apabila sebahagian daripada Pakatan Harapan orang kata pun melonggar atau meruntuhkan kerajaan. Jadi di mana nak letak memposisikan kemarahan rakyat itu? Chin Tong pun dimarah, Guan Eng pun dimarah, Anwar Ibrahim dimarah, Mak Sabu pun dimarah, apatah lagi di sebelah sana. Chin Tong. Saya rasa akhirnya sebenarnya siapa yang cetuskan ni semua? Siapa yang aturkan ni semua? Yang aturkan ni semua ialah mereka yang hari ini kata mereka akan kembalikan kestabilan.
UMNO selepas 2018 tidak bersedia untuk jadi pembangkang. UMNO yang aturkan, terutamanya kuasa mahkamah, yang mengaturkan semua ni supaya mereka boleh kembali sebagai kerajaan. Kerana bagi dalam universe, dalam pemikiran, dalam minda mereka, hanya dengan UMNO jadi kerajaan, baru mereka boleh memainkan peranan. Tapi untuk Malaysia, untuk negara kita, saya rasa kita tidak harus balik kembali ke zaman dulu. Kestabilan tu wujud sebagai satu dengan konsensus. Saya bagi contoh. Semasa saya Timbalan Menteri Pertahanan, bersama dengan Mas Abu, kami uruskan Kertas Putih Pertahanan. Kertas Putih Pertahanan dirundingi dengan pembangkang. Dan ketua pembangkang pada masa itu setuju. 3 bulan selepas kertas itu diluluskan, ketua pembangkang jadi Menteri Pertahanan. Poin saya ialah sebenarnya di antara kerajaan dan pembangkang harus ada konsensus. Harus ada persetujuan dari segi dasar. Apabila pembangkang dan kerajaan ada konsensus, maka ada kestabilan dan kesinambungan dasar. Isu sekarang ni yang pentingnya bagaimana kita maju ke hadapan, bagaimana negara kita, negeri kita maju ke hadapan dengan cara baru, dengan pendekatan baru, dengan demokrasi baru. Chin Tong, selepas kita lihat langkah Sheraton dan beberapa pelaraya negeri dan pelaraya kecil, seolah-olah Pakatan Harapan hilang momentum. Dan timbul pecahan-pecahan baru, warisan pula tidak bersama dengan Pakatan Harapan secara formalnya, muncul muda dan dalam Pakatan Harapan juga nampak ada kesangsian. Adakah kesepakatan Pakatan Harapan semakin erat ataupun sedang diuji sekarang di Johor misalnya? Saya rasa sebenarnya semua parti menghadapi cabaran yang hampir sama. Kerana selepas 2018 tidak lagi ada parti dominan. Di dalam UMNO dia pecah juga. Dia pecah di antara kluster mahkamah dengan kluster menteri. Dan di antara rakyat, ekspektasi rakyat dengan jurang ekspektasi itu mengakibatkan bahawa rakyat tidak percayai parti-parti. Rakyat tidak lagi percayai ahli politik. Dan ini sebenarnya masalah yang semua parti hadapi. Bagaimana kita kami boleh tawarkan politik baru. Dasar yang boleh diterima. Bagaimana kami boleh meyakinkan rakyat. Ini sebenarnya semua parti yang hadapi masalah. Dan saya rasa sebenarnya model lama tidak lagi berfungsi. Jadi adakah dalam era ini, dalam waktu ini, DAP dan rakan Pakatan Harapan sedar perkara itu dan menawarkan pembaharuan, rejuvenasi politik baru? Saya rasa kami sedar. Kami sedar dan kami bersedia untuk tawarkan idea-idea baru. Kami bersedia untuk tawar idea-idea baru seperti mengutamakan isu ekonomi, mengutamakan isu bread and butter, dan fokuskan terutamanya isu pekerjaan, isu perancangan bandar, isu bagaimana kita boleh wujudkan suasana yang lebih baik untuk anak muda. Ini saya rasa adalah hala tuju untuk semua parti, di mana parti-parti yang bertanding dalam pilihan raya tidak lagi bersaing hanya antara personality, tetapi bersaing kerusi, tapi dasar dan polisi. Ya, yang penting ialah polisi. Yang penting ialah dasar. Masalah tu sebenarnya semua orang diketahui oleh semua orang. Ya, di Johor memang semua rakyat faham bahawa pekerjaan tu isu penting. Dan ramai bekerja di Singapura. Mereka bekerja di Singapura kerana gaji di sini tidak berpatutan. Tetapi kalau tanpa pelaburan, tanpa teknologi, tanpa automation, maka gaji pun tidak boleh naik terlalu banyak. So, peranan kerajaan pusat dan peranan kerajaan negeri
untuk wujudkan suasana supaya pelaburan domestik dan pelaburan foreign investment dapat menjanakan pekerjaan yang berkualiti dengan gaji yang berpatutan. Mesti diuruskan. Tapi isu ni kalau politik lama, memang politik lama ialah politik perkauman, politik personality. Tapi saya rasa politik baru adalah politik yang berasas polisi. Ya, Cintong membawa topik pekerjaan. Kali ini signifikan pelarian negeri Johor adalah undi 18 dan pendaftaran automatik. Anak muda sebab saya cakap demikian, mereka lah yang paling terkesan dengan pandemik. Mereka lah yang baru mula memasuki pasaran pekerjaan. Mereka lah yang tidak mempunyai pekerjaan pada ketika ini. Tetapi mereka juga yang kita rasa sebahagian kalau saya turun di Jalan Teras, di Perling ataupun di kawasan-kawasan tumpuan anak muda di sinilah, di kawasan Pasar Karat ni, seolah-olah mereka jauh dengan politik. Mereka cynical. Malaslah kalau tukar pun tak ada perubahan, dah bagi dah tukar. Sebelum ini mak saya dah undi pembangkang, mereka pun mengharapkan pembaharuan. Tidak ada perubahan. Jadi apa makna saya punya undi itu? Jadi ada persepsi yang agak negatif dan kita takut ia akan dijelmakan pada 12 hari bulan. Maksudnya mereka tidak keluar mengundi. Adakah begitu dari cerapan Cintong dan juga apabila berinteraksi dengan mereka? Memang betul. Sebab tu saya kata cabaran paling besar adalah untuk meyakinkan rakyat bahawa politik masih bermakna. Demokrasi ada masih hidup. Masih sinarnya. Demokrasi masih hidup. Dan kita perlu berikan peluang kedua untuk Malaysia. Perubahan tidak berlaku dalam sehari. Dan perubahan perlu dikekalkan selama-lama kalau mungkin. So memang untuk mereka yang sinis, saya harap mereka faham dan mereka terima bahawa perubahan adalah satu proses jangka panjang. Untuk itu, apa cara DAP dan Pakatan Harapan Johor? Kerana masa hanya memasuki pusingan kedua pada minggu depan dan kita tahu ramai yang berada di luar Johor, ada di kampus, mungkin tengah peperiksaan. Kalau di Singapura kita tak tahu berapa peratus yang mendaftar untuk undi pos. Jadi apa caranya untuk pancing emosi dan juga minda mereka untuk balik mengundi? Yang apabila seorang pengundi buat keputusan, kalau dia tak boleh tengok kontras yang ada, mungkin dia rasa semua sama. Tapi akhirnya kalau keputusan mereka dibuat atas perbandingan di antara mereka dengan kami, di antara yang lama dengan yang baru, di antara hala 7 negara, saya rasa memang middle ground akhirnya mungkin akan keluar. Yang penting ialah seperti apa yang saudara kata, middle ground, yang mereka mungkin yang tidak prihatin politik. Apabila mereka terpaksa buat keputusan keluar atau tidak dan undi siapa, saya harap mereka akan keluar. Untuk Johor secara khususnya, apa tawaran Pakatan Harapan selain daripada tadi untuk membuka ekonomi? Tetapi kalau kita lihat Johor ini, seolah-olah mutiara yang sudah hilang gemerlapannya hampir 2 tahun ini. Dan bagi sebelah sana menganggap 22 bulan itu disisirkan ketika pentadbiran Pakatan Harapan di Johor, kerana kestabilan tidak ditawarkan, pelaburan lari. Adakah benar demikian? Memang tidak benar. Apabila Pakatan memegang kerajaan di peringkat Johor dan peringkat pusat, pelaburan tidak hilang. Tapi yang lebih penting ialah rejim lama ataupun parti lama tidak ada tawaran ataupun imajinasi baru. Parti lama hanya kata mereka boleh kembalikan kestabilan, tetapi kestabilan tu yang mereka tawarkan berasas
idea bahawa mereka parti dominan. Big Brother. Big Brother. Tapi keputusan pada 12 hari bulan Mac mungkin tidak akan wujud seperti mereka harapkan. Mungkin akhirnya keputusan Barisan Nasional dan UMNO tidak melebihi 29 kerusi. Ada kemungkinan tu. Dan kalau kemungkinan tu berlaku, it is back to square one. Kerana mereka sebenarnya tidak perlu memanggil pilihan raya. Mereka boleh ada konsensus dan persetujuan di antara kerajaan mereka dengan Pakatan Harapan dalam Dewan yang telah wujud sejak November 2020 di antara kami dengan Menteri Besar Hasni. Ada setengah pihak, saya turun ke Padang berjumpa masyarakat Tionghoa di Perling, di Skudai. Ada sebahagian merasakan mereka rasa kecewa dengan prestasi ADUN dan ahli parlimen dari DAP kerana mereka sudah bagi banyak penggal kerana mereka ingin mahukan pembaharuan, tetapi mereka sedikit kecewa dan dikatakan sebahagiannya ada sikap yang arrogant dan tidak turun padang. Adakah Cintong rasakan mereka akan mengubah pola pengundian mereka pada 12 hari bulan kerana Gelang Patah, Kulai, di Skudai, di Teberau dan termasuk juga di Dun Perling, di kawasan-kawasan bandar di Batu Pahat, Keluang dan juga Muar. Ini semua kawasan dominasi DAP. Pandangan Cintong. Kami harap kami boleh meyakinkan pengundi bahawa sebenarnya DAP terutamanya selepas tahun 2018 di mana kami diberikan peluang dan mandat untuk memegang kuasa di pusat dan di Johor. Negeri. Sebenarnya ramai pemimpin DAP di pelbagai peringkat. Di peringkat ahli parlimen, ADUN, di peringkat ahli majlis, di peringkat ketua masyarakat dan ketua kampung. Sebenarnya ramai di antara mereka mempunyai prestasi dan rekod yang sangat saya banggakan. Propaganda memang kata ni kerajaan gagal. Ya. Tapi kalau banding kerajaan gagal, ada banyak kerajaan gagal. Bagi saya memang kami bukan sempurna. Kami hanya manusia. Kami bukan malaikat. Kami tidak sempurna, tetapi di kalangan ahli-ahli DAP, di kalangan pimpinan, kami cuba sedaya upaya untuk menjalankan tugas secara baik. Dan ini boleh diterima. Saya rasa memang ada ramai terima bahawa kami cuba sedaya upaya. Bukan semua kami hasilkan kerana ada kebatasan masa. Hanya ada 22 bulan. Mungkin kebatasan kuasa, kebatasan lain-lain. Tetapi dari segi kesungguhan, saya yakin DAP dan rakan-rakan cuba sedaya upaya. Okey, akhir sekali, apa tawaran Cintong untuk Perling? Untuk jangka pendek, sempadan harus dibuka serta-merta. Kerana Perling dan juga Selatan Johor ni bergantung kepada ekonomi Singapura. Kedua ialah isu inflasi. Isu inflasi, isu harga barang naik harus ditangani oleh kerajaan di peringkat pusat dan juga di peringkat negeri. Untuk jangka panjang, saya rasa untuk Perling dan juga secara keseluruhan untuk Selatan Johor, pekerjaan dan peluang ekonomi dan suasana ekosistem untuk perniagaan sangat penting. Kalau kita tidak ada idea baru, tidak boleh ada kerajaan yang lebih bersih dan lebih cekap, maka tidak ada pelaburan dan anak muda terpaksa pergi kerja di Singapura. Kedua ialah isu pengangkutan, isu perancangan bandar. Ini memang kawasan bandar. Kawasan bandar memerlukan pengangkutan awam yang lebih baik. RTS akan siap pada tahun 2026. Apa persiapan kita? Kita tak ada persiapan untuk menyambung RTS. RTS dia ada persiapan, dia ada perancangan, dia akan siap. Tak ada last mile macam mana? Exactly. There's no last mile. Tidak ada pemikiran untuk tawarkan
satu sistem pengangkutan awam yang berkesan, Modern, yang efficient, cakap. reliable. Ya. Murah. Reliable, betul. Pengangkutan awam sebenarnya tidak memerlukan atau tidak hanya bergantung kepada sistem-sistem besar. Yang mega. Mega. It is not about mega project, tetapi sistem yang on time. Mungkin bas, kalau sistem bas dia cekap, dia efisien, dia tepat masa, cukup. So ini belum ada tawaran, belum ada yang sesiapa perjuangkan sistem pengangkutan awam yang berkesan, yang cekap untuk rakyat jelata. Perancangan bandar juga isu penting. Perancangan bandar ni penting, bandar ni besar. Ini metropolitan. Tetapi dari segi perancangan bandar, minda pegawai, minda kita ni agak ke belakang. Outdated. So saya harap bandar ni, Birokrasinya. ya, bandar ni akhirnya boleh memandangkan diri ni selatan Johor, ataupun kita boleh kata Iskandar. Ya, wilayah Iskandar. Wilayah Iskandar ni, ini satu metropolitan. Dan ini metropolitan, boleh saya kata metropolitan salah satu metropolitan di antara 3 metropolitan. Kita ada Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Selangor, ada Pulau Pinang dengan Kulit, dan ini Johor. yang salah satu yang paling penting, di mana ekonomi kita boleh dilipat ganda, boleh upgrade, boleh naik taraf. Ini perlu berlaku di sini. So, kita perlukan perancangan bandar yang lebih baik. Kita mesti ada cara untuk menangani perubahan iklim, kelestarian dan mitigasi banjir. Inilah tempatnya kita duduk ni pun selalu juga. Ya, Sungai Sagit. Betul. So, kalau tidak ada kesungguhan politik untuk jangka panjang, kita takkan selesai masalah banjir. Masalah banjir ni ada pelbagai faktor. Mungkin longkang sumbat. Mungkin sungai kita kotor, kecil, sumbat. So, ini memerlukan kesungguhan dan juga visi untuk selesaikan. Political will. Dan untuk Johor maju ke depan, kita perlukan perhubungan di antara pusat dan Johor yang baru. Kenapa saya kata begitu? Saya, semasa kami dalam kerajaan, saya bincang dengan ramai pegawai, ada yang berada di EPU, Economic Planning Unit di pusat. Ramai tidak faham bahawa Johor ni penting dan Johor ni besar. Mereka anggap Johor ni salah satu negeri saja. Mereka tidak faham bahawa sebenarnya selatan Johor ni mempunyai ramai rakyat Malaysia dari tempat lain, negeri lain yang bermastaudir di sini. Sabah, Sarawak, Ipoh, Kelantan, dan populasi sini sebenarnya besar. Kita perlukan lebih banyak hospital. Kita perlukan lebih banyak sekolah. Kita perlukan lebih banyak kemudahan. Ya. Mungkin taman-taman rekreasi. Memang tak ada sini. Memang tak ada. Tapi kerajaan negeri dengan apa yang mereka dapat dari cukai tanah, dari cukai-cukai yang sedia ada, tidak mencukupi untuk menanggung kos ini. Sebenarnya lebih baik kalau kita ada cara baru di mana kerajaan pusat kongsikan cukai pendapatan syarikat atau individu yang dikutip dari Johor bersama dengan kerajaan Johor. Dia mungkin boleh berkongsi 10% atau 20%. Portion. Dan ini sebagai pulangan, kerajaan negeri menguruskan sistem kesihatan secara bersendiri. Kerajaan negeri tanggung dan uruskan sistem kesihatan. Mungkin sistem pendidikan, mungkin lain hari sistem tempatan banjir. Ya. Dan ini saya rasa diperlukan kerana Putrajaya tidak boleh selesaikan semua masalah. Sekarang ni kalau nak rancangkan satu bus road,
di mana bas akan pergi ke mana, memerlukan kelulusan dari Putrajaya. Ini dah sistem yang lama lah. Ya, So, orang dan pun ini tak tahu sebenarnya. sebenarnya. So saya akan perjuangkan isu ni, dan saya rasa Pakatan Harapan bersama dengan rakan-rakan juga akan memperjuangkan peranan kerajaan negeri dan perhubungan baru di antara kerajaan negeri dengan pusat. Kerana kalau kita nak menangani post-pandemic, pasca pandemik, keadaan pasca pandemik, kita perlukan sistem kesihatan yang lebih baik. Sistem kesihatan yang boleh juga menangani aging society. Hospital Sultan Aminah tak cukup. Ya. Hospital Tengku Ismail pun tak cukup. Semua tak cukup. Kerana populasi ini besar. Populasi ini tidak dapat dibayangkan kerana oleh mereka di Putrajaya, kerana mereka tidak faham reality on the ground. Betul. Terima kasih Chin Tong. Terima kasih. Menarik mendapat pandangan dan sisi mungkin di sebalik apa yang digembar-gembarkan melalui sosial media dan juga melalui arus perdana. Tetapi hari ini Chin Tong berterus terang dengan kami di Johor memilih Esrawani. Jadi itu saja. Terima kasih Chin Tong. All the best untuk Perling N46. Saya Nazri Kaha. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam temu bual yang lain pula. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.